Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia akan membina 9 buah kapal peronda dengan kos 1.3 bilion ringgit untuk mempertingkatkan upayaan agensi itu dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Dato' Ahmad Fuzi A.B. Kahar berkata kapal pertama akan disiapkan pada penghujung tahun ini. Jelasnya, 3 daripada kapal tersebut merupakan kapal peronda generasi baru dan kapal peronda luar pantai generasi baru. Dan 3 buah lagi kapal besar OVB New Generation akan kita miliki dan ingin saya nyatakan bahawa kapal Petrol Craft yang sedang dibina ini juga dilengkapkan dengan UAV. UAV ialah alat yang seperti drone juga yang boleh dihantar dan buat tinjauan dan juga memaklumkan kepada kapal untuk mengenal pasti apa saja target, apa saja sasaran yang kita kesan di luar pandangan mata. Pembinaan kapal dilakukan dalam negara namun menggunakan teknologi luar negara. Ketua Pengarah itu bercakap dalam sidang media di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Muara Tebas, Kuching. Kapal-kapal tersebut akan diagih ke wilayah maritim mengikut keperluan. Sementara itu, Maritim Malaysia wilayah Sarawak semalam melancarkan operasi khas dinamakan Pagar Laut bersempena perayaan Aidilfitri. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Dato' Ahmad Fuzi A.B. Kahar berkata fokus utama operasi untuk membentras aktiviti penyeludupan keluar masuk barangan kawalan serta pendatang asing tanpa izin di kawasan perairan negara. Operasi merangkumi 3 fasa iaitu fasa persediaan dengan pengumpulan maklumat dan siap siaga aset. Fasa kedua pula tugas penguatkuasaan sebelum perayaan dan fasa ketiga penguatkuasaan selepas perayaan. Hanya 25% saja yang akan bercuti pada musim-musim perayaan yang kita sambut di sepanjang masa. Jadi insya-Allah sebanyak 75% daripada anggota kita akan bersedia bagi menentukan bahawa keselamatan bukan saja di perairan negara, malahan di kawasan-kawasan yang berhampiran, di kawasan pinggiran pantai akan dapat kita pastikan dengan seberapa baik yang mungkin. Bercakap pada sidang media di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Muara Tebas, Dato' Ahmad Fuzi berkata aset maritim Malaysia akan diletakkan di lokasi strategik di perairan Sarawak sepanjang operasi. Agensi Penguatkuasaan di Sarawak akan menerima 6,500 bungkusan kuih raya tahun ini sumbangan oleh Kerajaan Negeri. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Hajah Sharifah Sidah Said Aman Ghazali berkata bungkusan ini akan diagihkan kepada 7 agensi yang akan bertugas pada sambutan Aidilfitri. Agensi tersebut Angkatan Tentera Malaysia, Polis, Jabatan Boma dan Penyelamat, Jabatan Penjara, Jabatan Immigration, Jabatan Kastam dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia. Menteri Muda itu menyatakan demikian pada majlis penyerahan 900 bungkusan sumbangsih kuih raya kepada anggota Maritim Malaysia di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin, Muara Tebas, Kuching. Sumbangan disampaikan oleh isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kurdi Taib. Bungkusan disediakan oleh 7 organisasi wanita iaitu Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Semariang, Perkim Wanita Dalat Oyak, Dewanita DUBS Negeri, Persatuan Ibu Tunggal Sarawak, Koperasi Wanita Berhad, Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak dan Helwa Hikmah. Pada majlis itu, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat turut menyampaikan sumbangan astana berjumlah RM25,000 kepada Koperasi Karya Masjid Darul Naim Muara Tebas. Sindiket pertama membabitkan penjualan telefon bimbit tiruan berjaya ditumpaskan di Miri dengan menyaksikan sebanyak 37 unit telefon bimbit serta tablet bernilai RM17,012 telah disita. Ketua Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sarawak Abdul Hafiz Abdul Rahim berkata serbuan telah dilakukan di 3 premis perniagaan berasingan dan mendapati kesemua unit tiruan yang dirampas itu dijual pada harga asal telefon bimbit dan tablet ori antara RM800 hingga lebih RM2,000.
Jelas beliau, ini merupakan kes yang pertama berlaku di Sarawak dan penjual ini turut meletakkan harga termasuk cukai barang dan perkhidmatan GST untuk mengaburi pembeli. Beliau memberitahu pemberita pada sidang media mengenai ops smartphone di bilik mesyuarat KPDNK Miri. Justru beliau menasihatkan pengguna agar berhati-hati membeli telefon bimbit jenama tiruan kerana setiap penjualan tidak disertakan tempoh jaminan. Saya berharaplah pengguna-pengguna yang nak beli Samsung atau lain-lain yang berjenama hendaklah memastikan terlebih dahulu handphone bimbitnya adalah asli dan dapat juga dengan warranty card. Dia kena ada warranty card untuk dapatkan pengesahan ianya original. Selain telefon bimbit dan tablet, Hafiz berkata 4 buah pengecas bateri telefon bimbit mudah alih atau powerbank tiruan turut dirampas dengan setiap satunya dijual dengan harga RM30 sahaja. KPDNKK ini menyiasat sumber bagi sindiket tersebut. Jika disabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011. Anak tempatan di negeri ini perlu memiliki pelbagai kemahiran agar lebih berdaya saing dalam pasaran kerja terutama dalam industri minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jumul Masing ketika ditemui pemberita selepas taklimat berkenaan syarikat Brook Dockyard and Engineering Works Corporation di Sejingkat Kuching bagaimanapun berharap syarikat tersebut dapat memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Ini kerana keupayaan syarikat yang berusia 100 tahun itu sebagai salah satu agensi utama yang menerajui industri minyak dan gas di negeri ini disifatkan beliau mampu mengetengahkan potensi dalam kalangan anak tempatan ke pasaran global. Jelasnya kemudahan dan sumber yang ada dalam negeri patut diusahakan sendiri oleh anak tempatan tanpa melibatkan pekerja luar. Di Miri, para peniaga di Wireless Walk memohon agar pihak Majlis Bandaraya Miri MBM mempertimbang pemberian permit perniagaan di atas tapak terlibat agar mereka dapat membuat perancangan yang lebih teratur untuk memperbaik tempat berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Protem Wireless Walk, Siti Halwa Sakrawi memberitahu pihaknya akan terus berusaha mempertahankan kawasan perniagaan berkenaan kerana ia dilihat sebagai satu peluang terbaik kepada peniaga Bumiputera khasnya para belia memperkembang perniagaan di pusat Bandaraya Miri. Besar harapan. Besar untuk mendapatkan permit untuk bertapak balik. Sekiranya benda tu dah di-upgrade baru pun kami mau balik tempat tu adalah terlalu besar. Mungkin kita tanya semua peniaga di situ pun memang harapan saya tinggi untuk dapat balik bertapak di tempat tu. Even though dah di-upgrade next in future, memang kami mau. Beliau ditemui pemberita pada majlis berbuka puasa peniaga-peniaga Wireless Walk Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS di Miri. Ketika ini, pihak jawatan kuasa masih dalam proses perbincangan bersama pakar runding yang dilantik untuk mengenapasti idea terbaik bagi membangunkan Wireless Walk. Sekiranya jalan tempat itu dinaik tarafkan dan kami orang akan dipanggil semula untuk berniaga di situ. That is what we hope for it. Dan di Dr. Tawanangga kami orang bersama-sama dengan pihak DBS yang memberi sokongan. Semua YB, Datuk, even Datuk Sebastian Ting pun memberi sokongan ke atas kami orang pun. Ya, itulah harapan usaha kami orang di situ. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau, Datuk Sebastian Ting, berkata beliau akan terus memberi sokongan penuh atas usaha yang dijalankan oleh pihak terlibat dan sedia membantu bagi menggalakkan peniaga Bumiputera berkecimpung secara lebih aktif dalam membangunkan taraf ekonomi mereka. Beliau turut menasihatkan agar para peniaga tidak mudah melatah dan terus mencari peluang dan ruang untuk memperkembang perniagaan sedia ada, terutama golongan muda yang baru menjinakkan diri dalam perniagaan. Ketika ini, seramai lebih 50 peniaga lesen sementara di Wireless Walk dibenarkan berniaga dalam tempoh sebelum projek pelancongan bernilai RM5 juta di Jalan North Yew Seng di bawah Kementerian Pelancongan dilaksanakan sepenuhnya. Permohonan grant menaik taraf North Yew Seng sebagai koridor pelancongan diluluskan pada penghujung tahun lalu. Bulan Ramadan Al-Mubarak selain meningkatkan dan memperbaik amal dan ibadah boleh dijadikan sebagai salah satu langkah untuk meninggalkan tabiat buruk seperti merokok. Sehubungan itu, saban tahun Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menetapkan bulan Ramadan bagi penganjuran kempen program Nafas Baru Bermula Ramadan untuk membantu perokok-perokok yang ingin berhenti daripada tabiat tersebut.
Tahun ini penganjurannya diadakan di Bintulu yang dihoskan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Pemangku Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Haja Jamilah Hashim memaklumkan usaha berterusan ini bagi membantu golongan perokok yang seringkali gagal meninggalkan tabiat buruk tersebut. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-37 yang bersidang pada 23 Mac 1995 telah pun memutuskan perbuatan merokok haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan selain membazir perbelanjaan. Namun tabiat itu sukar untuk ditinggalkan kesan dadah nikotin serta lebih 4,000 bahan kimia pada sebatang rokok. Menurut Dr. Jamilah, semasa merasmikan program tersebut di auditorium BDA, berdasarkan kajian tempoh berpuasa 14 jam sehari pada bulan Ramadan, perokok termasuk bagi shisha dan vape mampu meninggalkan tabiat tersebut sekiranya mempunyai niat dan tekad yang tinggi. Bantuan secara klinikal menerusi klinik berhenti merokok juga memainkan peranan yang penting. Terdahulu berlangsung forum perdana Ramadan yang mengupas mengenai bahaya dan kesan merokok oleh ahli panel yang mempunyai kepakaran dari aspek perubatan, kesihatan dan agama. Ketua Menteri Tan Sri Haji Adnan Satem serta isteri Datin Petinggi Dato' Haja Jamilah Anu semalam meluangkan masa berbuka puasa bersama seramai 189 orang anak-anak daripada Kompleks Kebajikan Lailai Taib Prihatim dalam satu majlis anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak PPES di Kuching. Dalam majlis yang merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR PPES itu, Tan Sri Adnan bagi pihak tabung Baitul Mal Sarawak turut menerima zakat perniagaan berjumlah RM300,000 daripada PPES yang disampaikan oleh Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur Datuk Talib Zulkifli selaku pengerusi PPES. Ketua Menteri serta isteri turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada anak-anak priyatim sebelum menunaikan solat berjemaah Maghrib, Isyak dan Tarawih bersama para peserta. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, merangkap Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Haji Abang Johari Tun Openg selaku Menteri Pelancongan, Seni dan Kebudayaan. Siri Jelajah Ramadan Radio Televisyen Malaysia RTM tiba di laluan kelima negeri Sarawak di Bandaraya Kuching. Bermula pada 16 Jun lalu di Limbang, kemuncak program itu telah disempurnakan oleh isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Jamilah Anu di Perkarangan Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak RTM Kuching. Program yang dimulakan sejak beberapa tahun lalu oleh Jabatan Penyiaran itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat dalam usaha mendekati masyarakat sambil beramal pada bulan Ramadan. Tahun ini, Badan Ukhuwah dan Kebajikan Tenaga Islam Bukti RTM Kuching bekerjasama dengan Sarawak FM selain Butik Almas, Badan Bukan Kerajaan dan individu bagi program kali ini. Dalam ucapan perasmian, isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Jamilah Anu melahirkan rasa terharu beliau apabila banyak agensi kerajaan seperti RTM dan syarikat-syarikat korporat bersama tampil menghulurkan bantuan bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Justru beliau berharap agar lebih ramai pihak supaya terus bekerjasama membantu golongan sasar bukan sahaja pada musim perayaan, bahkan pada hari-hari biasa. Pada majlis itu, beliau menyampaikan sumbangan berupa barangan dan keperluan hari raya kepada 30 anak-anak asnaf dari kawasan Petrajaya, Kuching. Siri jelajah RTM di Kuching secara rasminya bermula semalam hingga Ahad ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Satem akan menghadiri majlis berbuka puasa Sinar Ramadan Anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM di Dewan Kompleks Islam Sarawak Kuching pada 6 petang. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Rohani Abdul Karim. Sementara itu, pada 5 petang, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas akan menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Darul Shifa Kampung Sepau Betong. Manakala pada 6.30 petang, Menteri Perancangan Sumber Daya Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan akan menyampaikan sumbangan sempena Hari Raya Aidilfitri kepada anak-anak yatim pada majlis berbuka puasa di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Turut mendapat liputan, Jabatan Penyiaran Kawasan Sarawak bahagian Sarawak FM akan mengagihkan bumbun lambuk Sarawak FM RTM Kuching dan Koperasi Al-Bait Sarawak berhad sempena program Jelajah Ramadan laluan 5 RTM Kuching di Majma Mall, Jalan Piramli Kuching pada 4 petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.